Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita untuk kita terus bersama-sama berhimpun dalam keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan ia sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi ini, kita akan meneruskan bicara kita dengan surah Al-Kahfi. Okey, di mana kita sudah sampai pada ayat yang pertama. Masya-Allah. Sampai pada ayat yang pertama. Tak apa. Kita akan sambung insya-Allah pada ayat yang kedua. Di mana sebelum ni bila kita bicara tentang surah Al-Kahfi, maka kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Kahfi ini dengan alhamdulillah. Kata muallif rahimahullahu taala, siapa dia nota Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kata muallif rahimahullahu taala, alhamdulillah, alhamdu ay al-wasfu bil jamil. Yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan alhamdulillah, kita cerita sebelum ni bahawa alhamdulillah antara kata-kata pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita pun ada pujian khusus yang kita sebut alhamdulillah bila mana Allah taala bagi nikmat pada kita, dan muqabil hadhihi nikmah, in return kita sebut pada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Okay, namun kata muallif rahimahullah, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang Allah Ta'ala maksudkan dekat sini bukan semata-mata perkataan alhamdulillah, tetapi al-wasfu bil jamil. Maksudnya kita menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang cantik. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala suka, kita pun manusia pun suka orang puji kita, betul tak? Dan orang nak puji pun tak nak pujian yang kita rasa ni puji ke tak puji ni. Okay, kita nak pujian yang betul-betul pujian. So walillahil mathalul a'la. Kalau manusia pun suka untuk dipuji, maka Allah Subhanahu wa taala lebih suka untuk dipuji. Lalu bagaimana nak memuji Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan menggunakan benda-benda ataupun perkataan-perkataan yang Allah taala ajar pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. Banyak ayat-ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Okay. Walau bagaimanapun, apabila disebut al-wasfu bil jamil, maksudnya Allah Taala juga suka kalau kita boleh puji Allah Taala dengan cara kita sendiri. Okey, maksudnya ada benda yang Allah Taala ajar pada kita, dan ada benda yang kita boleh puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kita sendiri. Macam contoh, kita cakap dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang duduk saja-saja, ya Allah yang Maha Perkasa, ya Allah yang Maha Hebat, kan? Dan antara cara kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita puji Allah Taala, ya Latif, ya Qawi, ya Aziz, ya Jabbar. Okay, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita kena hati-hati adalah jangan tambah fadilat khusus. Yang tu jangan kita tambah. Kita nak puji Allah Subhanahu wa taala, nak sebut nama-nama Allah taala, bahkan Allah taala menggalakkan kita menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk puji Allah taala. Sebab tu Allah taala namakan nama-nama dia sebagai walillahil asmaul husna. Allah taala namakan ini nama-nama yang cantik dan indah, sifat-sifat yang cantik dan indah. Sebab apa? Allah Ta'ala nak kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama dia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW tak letak limit. Kita nak puji Allah Ta'ala, nak sebut nama Allah Ta'ala 10 kali ke, 100 kali ke, 1000 kali ke, Allah Ta'ala tak letak limit. Sebab bergantung kepada kita.
kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bergantung kepada setiap individu masing-masing. Okay? So al-wasfu bil jamil. So Allah Taala bawa datang perkataan alhamdulillah sebagai contoh. Ya, sebagai contoh, ini adalah antara ayat untuk puji Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita nak puji Allah Taala, katalah kita dah habis baca alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, dah habis baca dah, tapi nak cari perkataan lain nak puji Allah Taala, boleh buat ayat kita sendiri. Buatlah ayat dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Tak ada, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada limit bahasa. Macam kita ada limit bahasa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh semua bahasa. Ya, dan kita sebutkan bahawa sebelum ni tempat yang paling Allah Ta'ala suka untuk kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala masa bila? Ketika kita rukuk. Sujud adalah tempat puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, tapi Allah Ta'ala lebih suka untuk kita dalam sujud kita memperbanyakkan doa, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sujud ni kita berada dalam tempat paling rendah, paling menunjukkan perhambaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala nak kita meminta pada ketika itu. Adapun pada ketika rukuk, maka Nabi SAW menyebutkan fa amma fi ruku'ikum, ataupun amma fi rukuk' fa'azzimu fihi rabb, maka ta'zimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rukuk kita nak baca sebanyak mana pujian pada Allah Taala, bagilah. Sebab tu para ulama fiqh ni, ahli-ahli fiqh, bila mereka bincang berapa banyak zikir yang kita kena baca dalam rukuk. Sebab Nabi suruh kita puji Allah Ta'ala, agungkan Allah Ta'ala, berapa banyak. Maka mereka kata limit, minimumnya 3, maksimumnya tiada. Okay, so kita pun time kita tengah kuat, sebab bukan semua orang tahan nak rukuk lama-lama. Sakit belakang, tengkuk pun sakit. Okay, time kita kuat, maka bacalah banyak-banyak, 7, 8 zikir kita baca. Time kita tak kuat, bacalah 3. Okay, so tapi memperbanyakkan, jangan satu je. Okay, walaupun satu tu okey, tak ada masalah, sebab kadar yang dibenarkan tamakninah ni, kadar dia adalah kadar subhanallah. Okay, walaupun boleh baca subhanallah ataupun subhana rabbiyal azim je, tetapi bila Nabi suruh kita puji Allah Ta'ala pada waktu tu, maka ambillah peluang untuk kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Okay, baik, kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala lagi, wallah, dan perkataan Allah itu adalah alamun ala dhatir Rabb, adalah nama untuk memperkenalkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kalau kita tengok nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbeza dengan nama kita. Nama kita, ibu bapa kita beri nama kepada kita kerana makna perkataan tu cantik, maka dapatlah nama tu pada kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap nama Allah Ta'ala adalah alamun, a'lamun wa awsaf. Ada, setiap nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah nama yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya kata ganti diri pada Allah Ta'ala. Dan pada masa yang sama, setiap nama ini menunjukkan sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ni yang kita sebut sebelum ni, bila Nabi SAW sebut inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada 99 nama, 100 tolak 1. Man ahsaha, tu maksud ahsaha dekat sini, maksud dia gunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sesuai dengan keadaan dia guna. Okay, macam contoh bila dia nak minta rezeki pada Allah Ta'ala, maka gunalah perkataan Ar-Razzaq. Okay, dia nak minta ampun pada Allah Ta'ala, guna perkataan At-Tawwab, Al-Ghafur, okay, Ar-Rahim. Okay, gunakan benda yang sesuai. Okay, ada 99 nama dan sesuai dengan apa permintaan dan keadaan manusia. Okay, kemudian antara benda yang kita sebutkan juga, anzala ala abdihil kitab, Allah Ta'ala telah menurunkan kepada manusia ataupun kepada Nabi SAW Al-Kitab. Kita dah bicara ke tak tentang penurunan Al-Quran? Tiap-tiap tahun kita cerita pasal nuzul Al-Quran. So Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran macam mana? Adakah turun sekaligus, turun sikit-sikit, turun pada satu malam je ke, Lailatul Qadar, atau macam mana? Dan Jibril alaihi salam bila dia ambil Al-Quran daripada mana? Daripada Sidratul Muntaha, lagi Lauh Mahfuz, lagi daripada mana dia ambil? Jibril alaihi salam ambil Al-Quran. Yang ni kita kena hati-hati,
Okay, yang ni kita kena hati-hati. Whiteboard ada dah. Pen markernya ada. Ada. Okey. Tak boleh, sementara kita tunggu pen marker. Penurunan Al-Quran Al-Karim. Bila kita nak cerita tentang penurunan Al-Quran, ada orang nampak tak Al-Quran ni turun macam mana? Tak nampak. Maka ia adalah perkara gaib yang kita tak nampak. So bila kita berbicara tentang perkara gaib, maka kita tidak ada pilihan melainkan untuk rujuk kepada orang yang tahu tentang perkara gaib. Okay? So yang tahu tentang perkara gaib ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang pertama tahu tentang perkara gaib. So bila kita nak tengok tentang penurunan Al-Quran, maka kita buka, Allah Ta'ala berbicara kepada kita melalui Al-Quran, maka kita buka Al-Quran. Maka bila buka Al-Quran, maka kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila berbicara tentang penurunan Al-Quran, maka Allah Ta'ala berbicara dengan menggunakan dua perkataan. Perkataan yang pertama adalah perkataan anzala. Anzala dengan hamzah, nun, zai, lam. Anzala. Okey, dan perkataan yang kedua adalah perkataan nazzala. Nazzala. Okey, nazzala, nun, zai, lam dengan sabdu. Terima kasih. Okey. Ya, tak lagi senang. Penurunan Al-Quran adalah dengan dua perkataan Allah. Anzala ataupun nazzala. Kita pernah cerita tak sebelum ni bahawa mana-mana perkataan, perbuatan yang dalam bahasa Arab yang datang dengan sabdu, yang datang dengan sabdu, maka ia menunjukkan banyak kali. Buka Al-Quran, buka hadis Nabi SAW, bila ada verb, verb yang ada sabdu, maka ia menunjukkan perbuatan tu berulang banyak kali. Okey, besarkan sikit. Okey, baik. Baik, dia ada maka kalau kemudian dia tak ada. Ada maka dalam ni. Mungkin ada duster sekali. Tak ada, kita pakai tangan je. Boleh tak apa. Tangan boleh masuk. Okey. Kita besarkan sikit. Bisa. Okey. Okey, tangan dia. Terima kasih. Okey, baik, kita besarkan dulu saya. Kita kena cari ada marker yang besar tu kan. Dia datang dengan anzala dan nazzala. Okey, di mana sabdu tadi kita cerita bahawa mana-mana verb yang ada sabdu, yang ada syaddah ni, maka ia menunjukkan perbuatan tu berulang banyak kali. Adapun anzala, maka ia menunjukkan perbuatan tu sekali. Okey, banyak kali. Okey, lalu bila kita tengok ni, nampak macam ada pertentangan. Satu, Allah Ta'ala cerita bahawa Allah Ta'ala turunkan macam sini ayat ni, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab. So seolah-olah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tu sekaligus. Okay, tetapi dalam ayat-ayat lain, Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathani. Allah Ta'ala cerita bahawa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran nazzala banyak kali. Lalu bagaimana kita nak menggabungkan antara dua benda ni? Okay, maka sebab dia perkara gaib, maka kita tak boleh nak reka. Maka kita pun cari dalam Al-Quran, ada tak Allah Ta'ala cerita tentang penurunan dia lagi? Cari-cari tak jumpa. Tengok hadis Nabi SAW, buka cari hadis Nabi SAW, tak jumpa. Tak ada. Lalu yang ada adalah riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan riwayat Ibnu Abbas ni banyak version. Dalam Al-Hakim ada version dia, dalam At-Tabrani ada version dia, dalam An-Nasa'i ada version dia. Cuma setiap versi ni dia ada persamaan dan ada perbezaan.
Persamaan dia adalah Ibn Abbas menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan anzala. Dengan anzala adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia. Okay. Penurunan ke langit dunia ni, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berlaku sekali je, dan pada malam Lailatul Qadar. Okay, Allah Taala sebut inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. So penurunan Al-Quran daripada langit ke langit dunia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia, berlaku sekali pada malam Lailatul Qadar. Okay, adapun kemudian kata Ibn Abbas, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran mufarraqan ataupun munajjaman, beransur-ansur, bukan beransur, dia panggil apa? Berperingkat-peringkat. Susah jadi Melayu. Okey, berperingkat-peringkat banyak kali daripada langit dunia. Langit dunia ni dia panggil Baitul Izzah. Okey. Dan turun kepada Nabi SAW berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Okey. So ini adalah riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Okey, cuma riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ni, dia penerimaan dia ada khilaf. Ada orang terima, ada orang tak terima. Kenapa? Kerana Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dia bukan nabi yang tahu ghaib. Okay, tapi dia sedang bercerita tentang perkara ghaib. Maka bagi orang yang terima riwayat Ibn Abbas ni, dia kata apa? Kenapa dia terima riwayat Ibn Abbas? Kerana dia kata para sahabat takkan bercerita tentang perkara ghaib melainkan dia dapat daripada Nabi SAW. Okey, melainkan dia dapat daripada Nabi SAW. Bagi orang yang tak terima pula pandangan Ibn Abbas, dia kata kalam Ibn Abbas adalah kalam Ibn Abbas. Dia tak boleh jadi kalam Nabi SAW. Okey, lalu ini pandangan Ibn Abbas, ataupun ini riwayat yang datang daripada Ibn Abbas. Bagi orang yang tak terima riwayat Ibn Abbas, macam contoh, riwayat yang tak terima Ibn Abbas adalah riwayat Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni siapa? Anak murid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Amir Asy-Sya'bi. Okay, Asy-Sya'bi ni dia kata apa? Asy-Sya'bi dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala ya sebut anzala dan nazzala. Okay, so anzala ni kata Asy-Sya'bi adalah penurunan kali pertama. Okay, di mana Al-Quran turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kali pertama kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala guna perkataan anzala. Okay, pada malam Lailatul Qadar. Okay, nazzala pula adalah penurunan yang seterusnya selepas kali pertama. Okay, so nampak perbezaan dia adalah Asy-Sya'bi dia kata yang ini tak wujud. Okay, Al-Quran tak turun ke langit dunia. Okay, tetapi Al-Quran turun direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, mula pada malam Lailatul Qadar dan kemudian berterusan, berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Okey, baik, pandangan yang diguna pakai oleh jumhur, majoriti adalah pandangan Ibn Abbas. Sebab riwayat Ibn Abbas ni kuat. Kan kita pun tahu doa Nabi SAW pada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah Ta'ala Nabi minta doa untuk Ibn Abbas yang tidak diberikan doa ni pada orang-orang lain. Walau bagaimanapun, apabila masuk dalam dunia kritikan, okay, maka kita dapati riwayat Ibn Abbas ni ada satu masalah yang sangat ketara. Apa dia? Kalaulah Jibril alaihissalam bawa semua Al-Quran ke langit dunia, maka sudah tentu Jibril tahu peristiwa-peristiwa yang akan berlaku dekat dunia. Okay, dalam 23 tahun Nabi SAW jadi Nabi dan wahyu akan turun pada Nabi, maka Jibril alaihissalam dah tahu. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi tahu semua Al-Quran Allah Ta'ala dah turunkan dekat Baitul Izzah. Lalu ada masalah dekat sini. Maka kerana itu ramai juga di kalangan para mufassir mereka memilih untuk pegang riwayat Asy-Sya'bi. Sebab riwayat Asy-Sya'bi ini lebih kena dengan keadaan penurunan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sebab apa? Al-Quran turun kepada Nabi SAW antaranya adalah disebabkan soalan-soalan manusia. Orang datang tanya pada Nabi SAW, macam surah Al-Kahfi kan. Orang tanya tentang, ceritakan tentang Ashabul Kahfi.
Okay, so orang tanya soalan, kalaulah dah turun dekat Baitul Izzah, kenapa Jibril tak cerita terus daripada Nabi SAW? Kenapa disekat? Okay, bagi tahu je awal-awal bahawa kisah Al-Kahfi macam ni. Okay, tetapi Jibril tak cerita, bermakna Jibril tak tahu dan pandangan Ibn Abbas ni dia bermasalah dekat situ. Okay, dan ada juga ayat-ayat Al-Quran diturunkan disebabkan peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa perang Badar, perang Uhud. Allah Ta'ala cerita tentang kekalahan orang Islam dalam peperangan Uhud. Izhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Dalam perang Badar Allah Ta'ala cerita ada orang dah siap sedia untuk kalah. Orang Islam masuk perang Badar dah ready untuk kalah. Allah Ta'ala cerita pasal peperangan Uhud. Orang Islam kalah dalam peperangan Uhud. Dan turun ayat tu selepas peperangan Uhud. So kalau ayat tu dah ada, maka Jibril akan dia bagi heads up kepada Nabi SAW. Dia dah bagi tahu awal, wahai Rasulullah, kamu akan kalah perang Uhud. Okay, tapi Jibril tak cerita. Bermakna Jibril tak tahu. Okay, Jibril tak tahu ayat-ayat yang bakal diturunkan kepada Nabi SAW. Sebab tu pada zaman sekarang ni ramai yang lebih pilih cenderung kepada pandangan Asy-Sya'bi. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, Jibril alaihissalam dia ambil Al-Quran bukan daripada Lauh Mahfuz dan bukan juga daripada Sidratul Muntaha, tapi Jibril alaihissalam ambil Al-Quran direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Walaupun kita tak ada riwayat, kita cerita tak ada riwayat yang kata Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz ke, Jibril ambil daripada, tapi kenapa kita kata Jibril alaihissalam ambil daripada Allah Taala? Sebab Allah Taala namakan Al-Quran ini sebagai, Al-Quran ini kita kenal dia sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Al-Quran adalah kalam Allah. Apa maksud kalam? Kalam adalah perkataan, kata-kata. Kalau Jibril alaihissalam dia ambil daripada Lauh Mahfuz, adakah dia ambil kalam? Dia tak ambil kalam. Sebab Lauh Mahfuz ni apa dia? Ni pun kena tahu juga Lauh Mahfuz ni apa dia. Lauh Mahfuz apa dia? Store. Lauh ni apa lauh? Lauh adalah papan. So papan, dan kalau kita siapa biasa pergi negara Afrika, mereka belajar dengan menggunakan lauh. Ada papan yang mereka tulis atas papan tu. So itu lauh. Mahfuz maksudnya yang terjaga, yang terpelihara. Okay, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bila cipta makhluk pertama iaitu pen, Allah Taala kata pada pen, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat. So pen ni nak tulis atas apa? Okay, maka dekat sinilah datangnya lauh. Okay, pen ni ditulis di atas lauh. Okay, so kalau pen tu tulis atas lauh, katalah kalau saya tulis perkataan ni, okay, dan orang sebut saya, dia jadi kata-kata saya ke ataupun kata-kata orang yang baca tu? Orang yang baca tu lah. Okay, saya hanya tulis je, saya tak sebut pun benda ni. Okay, maka dia jadi bacaan orang yang baca. Tetapi kalau saya tak tulis, saya kata saya, orang supaya ikut saya. So itu kalam saya. Nampak beza? Okay, so kalau kita kata Jibril alaihissalam ambil Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, maka dia bukan ambil kalam Allah Ta'ala, tapi dia baca sendiri kalam dia. Okay, nampak? Tetapi kalau Jibril alaihissalam ambil direct daripada Allah Ta'ala, barulah ia jadi kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, dan kita kena pegang dengan ini. Pasal apa? Sebab ada sebahagian orang Islam, dia kata bahawa Al-Quran ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah dengar? Pasal apa dia kata makhluk? Sebab dia kata Jibril alaihissalam ambil Al-Quran daripada Lauh Mahfuz. So Lauh Mahfuz ni adalah benda yang bertulis. So benda yang bertulis ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu untuk kita nafikan bahawa Al-Quran ini makhluk Allah Ta'ala, tapi dia adalah kalam Allah Ta'ala, maka kita bagi tahu bahawa Jibril alaihissalam ambil Al-Quran dengar direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita tahu Jibril alaihissalam ambil direct daripada Allah Ta'ala, dengar sendiri daripada Allah Ta'ala, dan Jibril sampaikan pada Nabi SAW, Nabi sampaikan kepada para sahabat, dan begitulah Al-Quran sampai pada kita, maka kita tahu baca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Pasal apa? Sebab macam tu Allah Ta'ala turunkan pada kita.
Okay, kita nak baca karangan orang, kita cerita sebelum ni kan, kita nak baca karangan orang dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa yang kita tak pandai, bahasa Mandarin ke, lalu kita baca dengan pelat, dengan sebutan yang tak betul, maka orang akan rasa dia awkward, sangat-sangat awkward. Okay, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dengan sesama manusia pun kita rasa tak sedap, tak selesa, maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih patut. Ya Allah, terkejut saya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka lebih patut lagi. Sebab tu para ulama kata wal akhzu bit tajwidi hatmun lazimun. Baca al-Quran dengan tajwid adalah fardu kepada orang yang mampu untuk belajar. Sebab tu saya kalau buat kelas tafsir ke, buat kelas tadabbur ke, mesti start dengan baca dulu. Okay, baca dulu. Itu adab pertama kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Alkitab yang Allah Taala turunkan, dan Nabi SAW yang mendapat Alkitab ini, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Al-Quran dan kepada Nabi SAW, iaitu lam yaj'al lahu 'iwaja. Dia tidak ada benda yang sukar difahami. Tak ada benda-benda yang kona kiri, kona kanan, kena gali sana, gali sini untuk faham, tidak ada. So sebab tu kita kata nak faham Al-Quran, nak faham hadis Nabi SAW, kena faham secara literal. Itu yang pertama, kena faham Al-Quran, hadis Nabi secara literal. Kalau tak boleh secara literal, baru kita pergi kepada makna yang tersembunyi di sebalik perkataan ataupun ayat tersebut. Qayyima, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa ia adalah lam yaj'al lahu 'iwaja dengan qayyima ni benda yang sama. Kata muallif rahimahullahu taala, lam yaj'al lahu 'iwaja ay mailan 'anil haqq. Dia tidak ada benda yang terkeluar daripada landasan kebenaran. Semua yang ada dalam Al-Quran semua adalah benar. Dari segi fakta dia, tata bahasa dia, tidak ada sebarang kekurangan. Sebab tu Allah Taala tidak menceritakan tentang kesalahan bila bercerita tentang Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala cerita zalikal kitabu la raiba fi. Tak ada keraguan pun pada dia. Siapa dapat intipati Al-Quran, kandungan Al-Quran, pegang kuat-kuat. Sebab benda yang datang daripada Al-Quran tidak ada keraguan pada dia. Dan kemudian wal i'tidalu fi alfazihi wa ma'ani. Dan antara maksud lam yaj'al lahu 'iwaja, kata muallif, adalah i'tidal, seragam ataupun seimbang dari segi bahasanya, penyampaiannya. Sebab ada orang bila kita berbicara, macam contoh kalau kita masuk akademik punya perbincangan, maka perkataan-perkataan yang digunakan kadang-kadang perkataan yang bombastik, yang kita dengar pun kata apa benda ni cakap ni, susah untuk difahami. Dan ada pula kadang-kadang masuk kelas yang orang kita dah advance, dah boleh bercakap, dah tahu kan, masuk aja alif ba baris atas ba. So kita jadi bosannya pula kelas ni. So Al-Quran datang, semua orang boleh faham. Semua orang yang belajar boleh baca, boleh menulis, maka dia akan faham intipati Al-Quran ataupun perkataan yang digunakan tak susah. Melainkan kalau kita tak biasa, maka kita akan dapati kesusahan, sedikit kesukaran. Itu pun kita boleh atasi dengan mudah. Ada call ke? Lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Baik. Kemudian kita masuk pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung bicara liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan melalui Al-Quran. Apa dia? Yang pertama disebut sebagai al-inzar, dan yang kedua disebut sebagai at-tabshir. Inilah dua perkara yang kita, macam mana pun kita nak sampaikan pada orang, inilah dia dua benda ni. Al-inzar iaitu peringatan, dan at-tabshir. Kita boleh tulis. Al-inzar apa dia? Peringatan. Dan at-tabshir iaitu kegembiraan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi kita syurga dan neraka. Syurga balasan bagi orang yang dapat kegembiraan
dan neraka adalah balasan bagi orang yang tidak mendengar peringatan. Okey, lalu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyunzira ba'san syadida. Okey, maka kita dapati bahawa yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut liyunzira ba'san syadida. Okey, dapat liyunzira, Allah Taala tak sebut bagi peringatan pada siapa. Okey, tetapi bila wa yubashshir, nak beri kegembiraan al-mu'minin. Wa yubashshiral mu'minin. So Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa kegembiraan yang datang dalam Al-Quran, yang boleh dapat kegembiraan ni hanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pun peringatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa datang, maka peringatan ni adalah untuk orang beriman dan juga untuk orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya, tengok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ada peringatan dan ada kegembiraan. Namun Allah Ta'ala mulakan dengan peringatan dulu. Okay, bermakna kalaulah kita ada benda baik kita nak sampaikan, dan kemudian ada mudarat yang kita nak elakkan. Nanti saya bagi contoh. Maka apa yang kita nak mulakan dulu? Kita mulakan dengan tengok benda yang kita nak buat ni ada mudarat atau tidak. Saya bagi contoh dengan benda yang berlaku pada hari ini. Kita tengah perang jihad dengan Israel. Okay, dan jihad kita dekat Malaysia dengan Israel adalah dengan sama ada dengan kita infakkan harta bagi bantuan. Dan ada satu jihad yang kita buat sekarang ni. Apa dia? Muqata'ah. Doa pun jihad juga. Okay, tapi kita ada muqata'ah. Muqata'ah ni apa dia? Boykot. Kita boykot. Ada orang boykot tak? Tak ada orang boykot di sini. Boykot. Okay. So kita nak boykot, dan kita boykot ni bukan kita sekadar boykot saja, tapi ia adalah ibadah kita pada Allah Ta'ala. Sebab kita sedang nak berjihad, memberi sokongan kepada saudara-saudara yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat Palestin. Dan juga kita nak dengan boykot kita supaya boleh rosakkan ataupun boleh jatuhkan ekonomi musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun sebelum kita buat, bahaya, takut dia boleh ke belakang. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita sebab saya tak biasa, kita kan bukan orang office kan. So kursi semua kursi yang kenduri kahwin tu. Itu yang biasa pakai. Yang ni boleh ke belakang ni special sikit. Tak apa, boleh. Okey. Cuma bila kita nak buat muqata'ah ni, kita nak boykot ni, maka benda yang kita kena perhatikan adalah maslahat dan mudarat. Sebab dia tak ada nas. Benda kalau ada nas, tak apa. Maksudnya ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata, kalau kamu tengah perang dengan orang ni, boykotlah orang ni. Okay. So kalau ada hadis Nabi ataupun ayat Al-Quran yang ada, maka kita tak ada isu dengan boykot ni. Buatlah. Okay, sebab dah dapat green light daripada Allah Ta'ala dan Nabi SAW. So tapi benda ni tak ada green light, tak ada sandaran. Maksudnya tak ada nas. So bila kita nak buat, kita kena tengok pada apa? Kita kena tengok pada maslahat dan mudarat. Okay, benda tak ada nas, kena tengok daripada maslahat dan mudarat. Okay. Dalam nak tengok maslahat dan mudarat ni, benda apa kita nak utamakan? Utamakan tengok pada mudarat. Okay. Macam kita kata, nak berita gembira ke? Sebab maslahat ni benda gembira, mudarat ni benda yang peringatan, benda yang kita tak suka. Okay. So bila nak tengok maslahat dengan mudarat, sentiasa utamakan tengok mudarat. So bila kita nak boykot, contoh bila kita nak boykot, bila sebut je perang dengan Israel, benda pertama kita boykot apa dia? Daripada tahun 96 begini, McDonald. Tak ada nama lain. Walaupun berlambak-lambak barang Israel yang betul-betul bagi sumbangan pada Israel, macam Facebook saya tak tahu, tapi Intel, hedge fund tu, HP, Hewlett Packard, JP Morgan, apa lagi. So ni memang direct. Maksudnya dia ada pelaburan dia, investment dia dekat Israel. Okay, yang ni memang direct dengan Israel. Dan ada lagi sebenarnya. Fatwa ni dah lama keluar sebenarnya. Fatwa yang mengharamkan orang Islam pergi ke Palestin. Okay, pasal apa haram pergi Palestin? Dulu takut, orang dulu tahun awal 2000 orang malu dan segan nak pergi ke Palestin.
Pasal apa? Sebab setiap kali kita masuk Palestin, sebab kita Malaysia, kita tak iktiraf Israel sebagai negara. Okay, lalu bila kita nak masuk Palestin, kita kena lepas Israel punya immigration. Okay, so immigration Israel, dia tengok kita punya pasport, hang tak iktiraf aku, takkan nak bagi masuk. So apa kita perlu buat? Kita kena beli pas khas untuk masuk Israel. Dan pas ni bukan murah. Pas ni harga dia $150. Dolar bukan ringgit. $150. So bayangkan, sekarang ni berapa banyak travel yang buat lawatan pergi ke Al-Aqsa, ke Palestin. Okay, sedangkan masuk dalam tu berapa banyak duit sampai pada Israel. Okay, walaupun datang ada orang bagi justifikasi dia. Dia kata dia masuk nak tolong ekonomi Palestin. Tapi serius lah, restoran, hotel kat sana, rasa-rasa siapa punya, dia punya owner dia. Tanah tu sendiri pun orang Palestin tak boleh buat apa. Ini kan hotel dengan apa, benda-benda dekat sana sudah tentu milik kontraktor daripada Eropah ataupun Amerika lah, ataupun sebahagian orang Arab. Okay. So bila kita nak boycott McDonald, tiap-tiap tahun, saya pun pelik lah, tak ada jenama lain. Tiap-tiap tahun sebut boycott je McD, sebut boycott je McDonald. So sebelum kita tengok nak boycott McDonald, maka kita kena tengok maslahat dengan mudarat. Okay. Kita nak, maslahat dia adalah kita nak rosakkan ekonomi Israel. Tapi tengok, ada tak mudarat yang datang pada kita? Ada. McDonald ada antara rangkaian yang paling ramai pekerja. Ada 15,000 orang pekerja yang bekerja dengan McDonald dekat Malaysia sahaja. Dekat Malaysia ni, kita tak cerita kat tempat lain. Lalu bila kita boycott benda ni, apa jadi pada dia orang ni? Nampak tak dia punya mudarat dia macam mana? Sebab tu dalam bab boycott ni, masing-masing nak buat tak apa, tapi jangan iklan. Yang hanya boleh kita iklankan kalau kerajaan kata kita boycott. So bila kerajaan kata boycott, maka time tu baru kita promote boycott. Sebab apa? Sebab maslahat dan mudarat akan ditanggung oleh kerajaan. Okay, tetapi kalau dalam keadaan sekarang kerajaan tak cakap apa-apa, kita nak boycott, maka tengok pada maslahat dan mudarat. Sebab tu kita kata, bila kita nak beribadah pada Allah Ta'ala, nanti kita akan cerita bila Allah Ta'ala sebut tentang ya'maluna salihat. Bila kita nak beramal, dan amalan yang kita nak buat pula amalan yang Allah Ta'ala bagi adjektif dia, sifat dia adalah salih. So kita nak tahu salih atau tidak bukan mengikut kehendak kita. Okay, bukan kita rasa ni baik kita pun buat. Okay, tetapi yang menentukan salih atau tidak suatu amalan tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah Nabi SAW. Sebab tu kita kata semangat. Kan baru ni ada orang haramkan bawa plekat bila nak muzaharat kan. Tak boleh bawa plekat. Pasal apa? Plekat yang angkat nama muka orang apa semua tu. Pasal apa? Dia bukan tak benar kan? Nak bawa, angkat gambar tu bawa. Tetapi tengok Nabi SAW dalam jihad menentang musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi kata, "Iza qataltum fa ahsinul qitlah." Bila kamu nak berperang, nak bunuh apa semua, maka fa ahsinu, buat dengan cara yang baik. Antara benda yang Nabi SAW larang adalah mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Okay, walaupun hanya dengan poster, gambar je. Tapi tengok gambar yang diangkat tu, berapa banyak perubahan dilakukan, dengan taringnya tambah, dengan tanduknya, dengan apa semua. So sebab tu kita kata, bila kita nak berjihad, maka kena belajar dengan ilmu. Tengok Allah Ta'ala redha atau tidak pada perbuatan kita. Itu baru ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh ni, tapi kita balik sekejap. Nanti kita sambung bila kita cerita pasal amal salih. Kita akan sambung. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshir. Allah Ta'ala kata dua benda kamu kena buat. Yang pertama, beri peringatan. Dan ini yang utama. Sebab tu Nabi SAW, bila Nabi nak mengisytiharkan diri dia sebagai Nabi, maka Nabi naik atas Bukit Safa. Nabi kata apa? Inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Nabi SAW kata, aku datang untuk memberi peringatan. Okay, walaupun di sana ada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Nabi SAW bagi tahu, aku datang untuk beri peringatan. Sebab itu yang Allah Ta'ala utamakan.
Allah Ta'ala bawa datang dua-dua, tetapi Allah Ta'ala mulakan dengan liyunzira ba'san syadida, bagi peringatan dulu, takutkan manusia dulu dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan macam itulah ibadah kita sepatutnya pada Allah Ta'ala. Sebab ibadah kita pada Allah Ta'ala mesti ada dua benda. Satu dipanggil al-khawf, satu dipanggil al-raja. Al-khawf adalah kita buat ibadah kerana takut pada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak solat sebab apa? Kita solat pasal apa? Sebab kalau tak solat, Allah Ta'ala akan azab kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya ada ar-raja, pengharapan. Kita solat pasal apa? Kerana nak mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dua benda ni mesti ada dalam semua ibadah kita pada Allah Ta'ala. Cuma kita mulakan dengan rasa takut dulu. Simpan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayar zakat pasal apa? Sebab tak bayar zakat, Allah Ta'ala akan azab kita. Allah Ta'ala akan hukum kita. Kita tak mengumpat orang pasal apa? Sebab kalau mengumpat, Allah Ta'ala akan hukum kita. So kita buat kerana takut pada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang utama. Kemudian yang keduanya, baru kita letak pengharapan. Kita buat kerana nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nakkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata nak memberi peringatan kepada manusia ni. Nak beri peringatan tentang apa? Maka Allah Ta'ala kata liyunzira ba'san syadidan min ladun. Beri peringatan bahawa di sana adanya ba's. Ba's adalah benda yang kita tak suka. Benda baus. Baus ni macam kita kata baus ni binatang-binatang liar. Harimau, singa, ni benda-benda yang kita tak suka. Dan kita takut pada benda-benda ni. Siapa berdiri depan harimau, macam mana perasaan dia? Depan beruang, macam mana perasaan dia? So Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala bila sebut ba's dengan sifat yang manusia boleh faham. Kalau cerita azab je, orang tak tahu macam mana nak berdepan dengan azab Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala guna perkataan ba's sebab nak bagi tahu macam mana kamu berdiri dan takut kamu bila berdiri depan harimau. Macam itulah sepatutnya takut kamu bila dengar azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ba'sa. Dan Allah Ta'ala bagi adjektif syadida, sifat bagi azab Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bagi azab, maka azab Allah Ta'ala adalah syadida, sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila kita tahu azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia adalah azab yang dahsyat, maka kita jangan bila ada berlaku peristiwa-peristiwa tertentu dia, lalu kita kata ini azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala cerita bila datang azab Allah Ta'ala. Satu, tentang umat-umat terdahulu. Bila datang azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa jadi pada umat-umat terdahulu? Hilang. Tak ada. Kaum Nabi Nuh mana? Kaum Nabi Hud mana? Kaum Nabi Saleh mana? So itu azab Allah Ta'ala. Bila datang tak ada kesan, habis semua. So yang datang banjir pada kita ni apa semua, ini peringatan daripada Allah Ta'ala. Dan ia bukan azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut tentang azab yang akan datang pada akhir zaman. Bila nak datang hari kiamat, datang azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Al-Hajj, contoh ayat dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala kata apa? Apa mula surah Al-Hajj? Lupa lah, dia tak datang. Apa mula surah Al-Hajj? Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana perempuan-perempuan yang sedang menyusukan anak, tinggalkan anak dia, yang mengandung keguguran. Orang dah tak peduli antara satu sama lain. Ini keadaan bila azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang. Tapi sekarang ni bila datang musibah-musibah ni, kita masih lagi boleh peduli pada orang di sekeliling kita. Maka ia bukan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia adalah peringatan sebelum datang azab yang sebenar. Sebab tu bila datang peringatan-peringatan ni, maka kembalilah kita pada Allah Ta'ala, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau kita tak bertaubat, datang peringatan ni, Allah Ta'ala habis bagi peringatan, maka datanglah azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata liyunzira ba'san syadidan min ladun, dari sisinya. Di mana azab bila Allah Ta'ala kata datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebut sebelum ni, Nabi SAW bila sebut benda min ladunhu, dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia datang dari atas. Dia datang dari atas. Nabi SAW sebut bila mana hujan turun. Maka sunnah Nabi SAW ketika hujan turun, apa dia?
Doa lagi. Apa lagi sunnah Nabi SAW ketika hujan turun? Mandi hujan. Ya, sunnah Nabi SAW ketika hujan turun adalah mandi hujan. Itu dia. Okey. So kalau saya tak tahu hujan, ada ke kajian yang kata hujan ni dia memang bawa asid? Ada. Kalau ada, kita kena ambil iktibar dekat situ. Tetapi antara sunnah Nabi SAW adalah mandi hujan, di mana bila hujan turun, Nabi akan buang pakaian atas Nabi punya ridak, kain tutup atas, dan Nabi akan mandi hujan. Okay, dan bila sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa mandi hujan? Sahabat tak tanyalah demam ke tidak, tapi sebenarnya kenapa mandi hujan? Lalu kata Nabi SAW, innahu kana hadisul ahdi bi rabbih, ataupun dia datang min ladun rabbih, ataupun min indi rabbih, dia datang dari sisi Tuhan dia. Okay, dan bila sebut dari sisi Tuhan dia, min ladunhu, maksudnya dari atas. Maka azab Allah Subhanahu Wa Taala, azab yang akan datang dari atas. Okay, so itu musibah, langit akan jatuh ke meteor ke, ikutlah terpulang. Kita pun tak tahu azab Allah Taala datang dalam bentuk yang macam mana. Okay, so itu azab Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala minta kita beri peringatan. Lalu kalau kita nak didik anak-anak kita nak didik dia suruh solat, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulakan dengan beri peringatan. Takutkan mereka pasal azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bagi main game pun dah menggelupur dah. Bayangkan kalau dapat kena siksaan yang memang langsung tak ada peluang nak tengok game tu, tak ada peluang nak dengar pun tak ada. Bayangkan macam tu keadaan dia. Okay, bayangkan sakit kena cubit dengan cikgu ke, kena rotan kat tangan ke pun dah sakit dah. Bayangkan nak duduk atas api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ketakutan pada mereka, dan itulah permulaan. Manusia mana pun, hatta orang dewasa sekalipun, bila kita nak tengok orang yang dah jauh daripada Allah Ta'ala, yang buat maksiat, dosa pada Allah Ta'ala, kita nak kembalikan dia semula pada Allah Ta'ala, maka takutkan dia. Okay, liyunzira ba'san syadidan min ladun. Okay, ada pun orang-orang yang ada iman dalam diri mereka, orang-orang yang al-mu'allafati qulubuhum, tengok hati mereka ni ada kecenderungan untuk buat baik, tapi mungkin kerana suasana, keadaan ni menyebabkan mereka duduk dalam maksiat dan dosa. Maka bagi orang-orang seperti ini, wa yubashshiral mu'minin, kita bagi kegembiraan kepada mereka. Okay, dah beri peringatan, maka wa yubashshiral mu'minin. Tengok anak-anak ni dah nampak takut, okay, dah rajin untuk solat, okay, maka dekat situ wa yubashshir, bagilah benda-benda yang menggembirakan. Okay, upah dia orang ke, okay, ajak dia orang pergi masjid sama-sama, kita puji mereka ke, wa yubashshiral mu'minin. Okay, dan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala minta pada kita, jumpa orang-orang yang beriman, saling menggembirakan antara satu sama lain. So Allah Taala tunjuk dekat sini bahawa ada double standard, dan mesti double standard. Mesti double standard antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu al-aslu fil muslim bara'atu zimmah. Dengan orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada su'zan. Mesti ada sangkaan buruk pada mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sesama orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena sentiasa sangka baik. Okay, walaupun kita nampak zahirnya berlaku benda yang tak elok, tapi Allah Taala kata sangka baik. Bila mana berlaku peristiwa Aisyah radhiyallahu taala anha masuk sama-sama dengan seorang sahabat lelaki, daripada waktu malam tengah gelap, masuk dekat Madinah ni, dua orang je, lelaki dan perempuan. So zahirnya apa dia? Berlaku khalwat lah. Zahirnya berlaku duduk berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, dan macam-macam boleh jadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah An-Nur. Allah Taala kata apa? Allah Taala kata Allahu Akbar. Susah nak ingat ayat depan dia, tak dapat ayat depan dia. Allah Ta'ala kata, kalau mengapa tidak zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, kenapalah orang beriman ni dia tak nak bersangka baik antara satu sama lain. Okay, macam ada soalan datang pada saya tentang Fatah dengan Hamas.
Fatah dengan Hamas. So ramai penyokong Hamas. Dan kita tak ada masalah nak bagi sokongan pada jihad Hamas, tak ada masalah. Cuma jangan kritik dan merendahkan usaha orang lain. Okey, macam Fatah, bila orang sokong Hamas, maka dia akan apa yang menyebabkan kita masuk sini tadi? Wa yubasyirul mu'minin, sangka baik. Fatah ni adalah sebelum Hamas diisytihar jihad dia lawan Israel, maka kumpulan pertama yang jihad dah turun jihad lawan Israel ni Fatah dulu. Yasir Arafat, Mahmud Abbas, dia orang ni semua pegang senjata dulu. Okay, dan bila dia tengok keadaan tak membantu, dah bertahun-tahun perang, tengok lagi banyak kematian daripada orang boleh hidup, lalu mereka ubah cara approach mereka. So Fatah ni dia banyak kepada diplomasi, buat perjanjian, gencatan senjata, kedamaian. Pada time ni lah munculnya Hamas, sebab Hamas tak setuju dengan apa yang Fatah buat. Tapi kita ni bila berdepan dengan mereka ni, janganlah kita sokong satu, burukkan satu lagi. Dua-dua beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kamu tengok dua orang beriman sedang bergaduh antara satu sama lain, jangan buat macam kita selalu buat dalam Facebook. Ambil side, pilih nak sokong mana. Tengok Sol gaduh dengan isteri dia, kita pun pilih side nak sokong mana. Dua-dua orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni contoh kan? Tengok, lepas tu kita pilih pula side nak sokong yang mana. Sedangkan tanggungjawab kita adalah sangka baik pada dua-dua dan islah antara kedua-duanya. Okay, kalau nampak seorang tu menzalimi orang lain, baru kita ambil tindakan. Okay, Allah Ta'ala kata dalam sambungan ayat tadi, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. So kalau tengok zahirnya berlaku penindasan, baru kita ambil tindakan yang sewajarnya. Kalau tak, sesama orang beriman sentiasa bersangka baik. Okay. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan ya'malunas salihat. Mesti ada amalan. Okey, kerana ini adalah ayat untuk membantah ada sebahagian orang Islam, maka dia kata bahawa iman pada Allah Taala ni tak perlu kepada amalan. Cukup dengan keyakinan dalam hati dan dilafazkan dengan lidah. Itu je bagi mereka, cukup iman pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata al-mu'minin allazina ya'maluna as-salihat. Kesempurnaan iman itu bergantung kepada amalan kita. Okay, maka amalan yang kita nak buat, kita nak bagi amalan ni amalan yang boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Okay, bukan sekadar amalan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? Amilatun nasibah, hal ataka hadisul ghashiyah, wujuhun yawma izin khashi'ah, amilatun nasibah. Apa maksud amilatun nasibah? Amilah ni maksudnya orang yang beramal, amilah. Tetapi nasibah maksudnya penat. Okay, kenapa Allah Ta'ala kata dia beramal dan dia penat? Kerana orang ni dia beramal dan dia tak dapat daripada amalan dia melainkan kepenatan semata-mata. Kan pernah dengar kan hadis masa bulan puasa, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan tetapi tak dapat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dan berapa ramai kam min qa'imin, berapa ramai orang yang qiyamul lail. Bukan senang nak qiyamul lail ni. Berapa ramai orang yang qiyamul lail, dia tak dapat daripada qiyam dia melainkan an-nasab, melainkan kepenatan semata-mata. Pasal apa? Bukan dia tak buat amalan tu, tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Datang bawa amalan yang banyak depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Ta'ala jadikan amalan dia semua haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Pasal apa? Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cerita sebelum ni tak? Cerita siapa dia orang yang dinyalakan api neraka dengan mereka ni? Siapa dia? Kan Allah Ta'ala sebut kan, an-nar waquduhan nas wal hijarah. Allah Ta'ala kata bahan bakar api neraka ni, nak menyalakan api neraka ni, maka bahan bakar dia adalah batu-batu dan manusia. Siapa manusia yang jadi
suat khabar ke, ataupun ranting kayu yang nak nyalakan api, ya, manusia. Siapa dia mereka ni? Bukan orang, kita dengar macam orang kafir, macam orang munafik. Tetapi 3 golongan, 3 jenis manusia yang Allah Ta'ala nyalakan api neraka dengan mereka ni. Siapa dia? Orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya pada dia, kamu berjihad pasal apa? Kerana mengharapkan keredaanmu. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kazabta, kamu berbohong. Kamu berbohong, kamu berjihad kerana nak orang kata bahawa fulanun syuja'. Tengok orang ni berani berperang di jalan Allah Ta'ala. Buat amalan tapi mengharapkan pujian manusia. Maka jadi bahan bakar api neraka Allah Ta'ala. Orang yang infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu infakkan harta di jalan Allah Ta'ala? Lalu dia kata, saya infakkan harta kerana nakkan keredaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Kazabta, kamu berbohong. Kamu infakkan harta kerana nakkan orang kata pada kamu fulanun jawad. Tengok orang ni seorang yang sangat pemurah dan dermawan. Dan orang ketiga adalah orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu, Allah Ta'ala bagi kemahiran dalam baca Al-Quran. Lalu dia gunakan kemahiran itu untuk ajar orang lain. Bukan buat benda-benda tak elok, untuk ajar orang lain. Lalu Allah Ta'ala tanya, kamu buat benda ni pasal apa? Kerana mengharapkan keredaanmu. Allah Ta'ala kata apa? Kazabta, kamu berbohong. Kamu buat benda ni kerana nakkan orang kata, tengok fulanun qari. Tengok orang ni orang yang pandai baca Al-Quran, orang yang hebat mengajar Al-Quran. Lalu jadi bahan bakar api neraka Allah Ta'ala. So tengok, bila kita nampak pentingnya amal salih, supaya Allah Ta'ala terima amalan kita, dia tak jadi debu-debu yang berterbangan, ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita kata Allah Ta'ala bila sebut amal dia mesti relate dengan salih. Dan bila sebut salih, maka kita kena tahu salih tu apa dia. Maka para ulama kumpulkan semua hadis-hadis Nabi SAW, ayat Al-Quran, nak tahu macam mana amalan tu boleh jadi salih. Maka akhirnya mereka keluar dengan 2 syarat. Amal salih mesti ada 2 syarat. Yang pertama, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ. Manusia tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tak berhenti dekat situ je. Allah Ta'ala sambung, apa belakang dia? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mesti ada keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pernah sebut sebelum ni, ketika mana awal-awal berlaku peristiwa dekat Palestin ni, ada kan dapat iklan, dapat poster, orang suruh puasa kerana solidariti. Puasa kerana solidariti dengan Palestin. Bagi orang yang dah biasa, kena pula puasa tu hari Khamis. So siapa yang dah biasa puasa, teruskanlah puasa, sebab dia dah memang biasa puasa hari Khamis. Tetapi ada orang yang tak pernah puasa, tiba-tiba dia puasa. Pasal apa dia puasa? Walaupun niat dia baik, puasa kerana solidariti pada Palestin, tetapi ibadah pada Allah Ta'ala dia tak boleh bagi melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana tujuan-tujuan lain. Walaupun tujuan tu nampak dia baik, tujuan tu nampak dia tujuan yang murni, tetapi ibadah pada Allah Ta'ala mesti hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. So siapa yang tak ada keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa syarat untuk amal salih? Yang kedua adalah amal salih ni mesti menepati apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala satu sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sehinggalah kami hantarkan kepada mereka Nabi atau Rasul. Pasal apa? Sebab Nabi dan Rasul inilah yang terjemahkan cara nak ibadah pada Allah Ta'ala. Kita kalau kita baca dalam Al-Quran, macam kita sebut sebelum ni kan, ada orang baca dalam Al-Quran, dia tak faham. Dan ada yang lebih dahsyat, baca dalam Al-Quran, salah faham. Kan kita kata, jadi zikir, menari, zikir, turun naik tu pasal apa? Sebab dia salah faham intipati Al-Quranul Karim. So kita tak nak jadi macam tu. Lalu kerana tu Allah Ta'ala bukan hanya turunkan kitab-kitab,
Tapi Allah Ta'ala datangkan bersama dengan kitab-kitab ni. Taurat ada Nabi dia, Injil ada Nabi dia, Al-Quran yang Allah Ta'ala datangkan pada kita ada Nabi dia, yang terjemahkan tulisan-tulisan ni dalam bentuk visual yang kita boleh nampak. Kalau kita baca wa aqimus solah, macam mana nak solat ni? Kan? So ada orang dia nak solat, dia rekalah solat dia. Tetapi datang Nabi bagi tahu solat macam ni cara dia. Ada berdiri, ada rukuk, ada Al-Fatihah dan sebagainya. So datang Nabi untuk menceritakan kepada kita cara nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita dah tahu ini tugas dan fungsi Nabi dan Rasul, maka kita tak ada pilihan melainkan untuk ikut apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. So tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, maka dia secara umumnya 50-50 lah. Okay, mungkin Allah Ta'ala terima, mungkin Allah Ta'ala tak terima. Tetapi yang lebih jelas Allah Ta'ala akan, kita takut Allah Ta'ala tolak benda tu, maka ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. So itu syarat untuk jadi sesuatu amal tu amal soleh. Okay, nampak? Sebab kadang-kadang kita ni pun dalam perbuatan sesama manusia pun, bila kita contoh, bila pergi kat negara Arab, orang gosok-gosok kepala kita. Bagi Arab, gosok kepala ni benda yang tanda kasih sayang. So cuba buat kat orang Melayu. Datang kat orang, gosok kepala, mau nak bergaduh. Okay? Macam orang Arab, kalau dia hormat pada kita ataupun dia sayang pada kita, dia salam pada kita, dia macam mana dia salam? Pernah salam orang Arab? Pernah? Dia salam macam itu kita punya tangan boleh ni nak cari gaduh Kita orang Melayu pula buat macam tu memang cari gaduh. Sebab kita punya cara salam nak tunjuk hormat kasih sayang, kalau hormat dua tangan tunduk lagi kalau kita nak salam. Tapi orang Arab dia tak ada tunduk. Dia bagi macam. So kita sesama kita pun soleh tu lain dia punya takrifan dia. Okay, sebab tu bila kita nak, kalau kita biarkan manusia yang menentukan mana amal soleh atau tidak, maka cacam merba jadinya. Okay, maka kerana itu yang menentukan suatu amalan itu soleh atau tidak adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Bahawa bagi mereka ini, orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ajra, ada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut nama ganjaran ni. Pasal apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak biar kita rasa macam saya ada surprise untuk kamu semua. Macam tu. So bila kita dengar benda surprise ni, kita expect apa? Takkan benda surprise ni kita rasa benda yang nilai dia 50 sen ke RM1 ke. Tak kan? Kita bila dengar surprise, ganjaran, apa orang nak bagi hadiah pada kita, tapi hadiah tu rahsia. So kita expect benda tu besar. Dan itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Bila Allah Ta'ala kata ajran hasanah, ada ganjaran. Dan ganjaran ni ganjaran yang hasanah, yang ganjaran yang sangat baik untuk kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala biarkan manusia dengan imajinasi dia. Sebab setiap manusia ni ada keinginan dia. Okay, ada orang dia punya keinginan dia nak banglo. Okay, ada orang keinginan dia nak emas. Okay, ada orang keinginan dia nak isteri 2-3. So setiap orang ada keinginan masing-masing. So sebab tu Allah Ta'ala biarkan dia ajra, supaya masing-masing dengan keinginan dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata nikmat dalam syurga ni Allah Ta'ala tak tentukan, walaupun Allah Ta'ala dah bagi. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun. Allah Ta'ala biarkan masing-masing dengan keinginan dia dan benda yang dia nampak cantik. Okay, setiap orang ada anugerah Allah Ta'ala akan bagi sesuai dengan keinginan dia. Itu ajran hasanah. Okay, dan bila kita cerita kita takutkan orang dengan neraka, pada masa yang sama gembirakan orang tentang syurga Allah Ta'ala, ganjaran Allah Ta'ala. Di dunia lagi ada ketenangan, ada kejayaan, ada Allah Ta'ala permudahkan urusan. Semua cerita pada orang untuk bagi berita gembira ni. Makithina fihi abada. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini makithina fihi abada. Sesiapa yang dapat ajran hasanah, dan sudah tentu ganjaran paling besar Allah Subhanahu Wa Taala sediakan adalah
syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana siapa yang dapat ajran hasanah ni, makithina fihi abada, dia akan berada dalam kenikmatan ni selama-lamanya. Makithina fihi abada. Okey, baik. Habis dekat situ. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk cerita baru. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa antara tujuan Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada manusia untuk memberi peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada anak. Dan siapa mereka ni? Orang Yahudi dan Nasrani. Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Nama saya lah, tapi saya tak ada kaitan lah dengan doa semua. Okey. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair ini adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah Ta'ala. Dan orang-orang musyrikin Makkah pun kata bahawa Allah Ta'ala ada anak. Okay, siapa anak Allah Ta'ala di sisi orang musyrikin ni? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih teruk daripada orang Yahudi dengan Nasrani. Sebab apa? Orang Yahudi dengan Nasrani bukanlah kita kata boleh nak kata Allah Ta'ala ada anak lelaki. Tetapi orang Yahudi dengan Nasrani kata Allah Ta'ala ada walada, ada anak lelaki. Sedangkan orang musyrikin Makkah, mereka kata Allah Ta'ala ada anak perempuan. Al-banat, kata Allah Ta'ala cerita dalam surah As-Saffat, bagaimana mereka panggil Allah Ta'ala ada anak-anak perempuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata pada mereka, kamu sendiri dengan anak perempuan ni, apa dia orang buat dengan anak perempuan? Mereka bunuh anak perempuan, mereka layan anak perempuan ni macam apa, barang yang tidak ada nilai. Lalu kamu tak suka kepada banat, tiba-tiba kamu nisbahkan pada Tuhan ada banat. Okay? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka ni semua. Okay, bila mana Allah Ta'ala kata Al-Quran datang untuk beri peringatan kepada, khususnya kepada orang ni. Okay, orang Yahudi dengan Nasrani dan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada anak. Okay. Lalu mereka ni bawa satu pemikiran yang sesat, yang Allah Subhanahu wa taala murka dengan pemikiran. Lalu apa sebab yang menyebabkan mereka jadi sesat macam ni? Allah Ta'ala bagi jawapannya selepas. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Dua sebab yang menjadikan manusia ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ini bukan dua sebab ni sahaja, tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita dua sebab ni sahaja. Sebab yang pertama, apa dia? Sebab yang pertama adalah ma lahum bihi min ilm. Apabila orang tidak ada ilmu, tidak ada ilmu, maka akan membawa manusia kepada kesesatan. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang yang berada dekat kawasan perkampungan. Al-a'rab ni maksudnya Arab Badui. Maka al-a'rab ashaddu kufran wa nifaqa. Lebih banyak ataupun lebih dahsyat kekufuran dan kemunafikan mereka. Pasal apa? Takkan kita nak kata orang kampung ni banyak kufur kan? Bukan kerana mereka duduk dekat kampung, tapi kerana ilmu tu tidak tersebar di kawasan perkampungan. Sebab Allah Subhanahu wa taala datangkan ilmu, semua ilmu Allah Subhanahu wa taala datang dekat kawasan bandar. Para nabi, ya betul. Para nabi dan rasul, tak ada nabi yang dihantar dekat kawasan kampung. Siapa nabi yang kena hantar dekat kawasan kampung? Tak ada. Nabi Ibrahim AS berdepan dengan raja. Nabi Musa AS lawan dengan Fir'aun. Nabi apa lagi? Nabi Muhammad SAW duduk dekat kawasan tumpuan orang ramai. Semua nabi dan rasul semua dihantar dekat kawasan bandar. Sebab tu bila kita nak dapatkan ilmu, maka kita kena pergi dekat kawasan bandar. Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Musa AS. Waja'a min aqsal Madinah.
orang datang daripada outskirt nak jumpa Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa duduk dekat bandar. Okey, orang yang datang jumpa dia datang daripada luar bandar. Okey, so penting bila kita nak anak kita contoh nak dapat ilmu contohnya, maka pastikan mereka belajar dekat kawasan bandar. Sebab ilmu sama ada ilmu tu ilmu yang dipelajari dengan guru ataupun ilmu yang belajar dengan pengalaman, dengan duduk dengan orang-orang di sekeliling. Okey, so apabila tidak ada ilmu, maka ia lebih mudah untuk kesesatan. Okey, hampir kepada sesat. Okey. Dan yang kedua, ada dua sebab tadi kan. Yang pertama adalah kerana tidak ada ilmu, yang keduanya wala li abaihim. Ya, nenek moyang. Ini antara sebab berlakunya kesesatan dalam masyarakat. Kenapa orang tak nak ikut perintah Allah Ta'ala hatta bila datang Nabi dan Rasul untuk bagi tahu kepada orang bahawa kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So apa yang menyebabkan mereka tak nak ikut? Yang pertama kerana tak ada ilmu. Jadi ada satu kaedah, manusia ni aduul lima jahilah. Manusia ni dia akan rasa ragu-ragu dan takut pada benda yang dia tak tahu. Okay, macam contoh kita masa zaman COVID, kan, antara benda yang kita kena buat apa dia? Ambil vaksin. Siapa yang dengar je vaksin 100% dia nak? Tak ada. Orang takut. Ambil juga. Tapi takutlah. Pasal apa? Sebab benda kita tak tahu. Isi apa, intipati dia apa, lepas tu kesan sampingan dia apa. So bila kita tak tahu, maka kita akan susah nak terima. Okay, lalu benda baru yang datang kepada orang kafir Quraisy dekat Makkah, Nabi SAW datang nak bagi tahu adanya ibadah, adanya Tuhan, nama dia Allah Ta'ala, dan Tuhan tu satu. Orang kafir yang sembah Tuhan berhala berpuluh-puluh, beratus-ratus ni, tak boleh nak hadam benda tu, tak boleh nak absorb benda tu. Sebab dia dah biasa bahawa Tuhan ni ada Tuhan hujan, ada Tuhan panas, ada Tuhan makanan, Tuhan minuman, semua ada bagi dia. Tiba-tiba datang Nabi SAW bagi tahu Tuhan tu satu je. Okey, so menyebabkan mereka jadi ajaba, Allah Taala kata. Mereka jadi terkejut. Okay, dan mereka jadi kelu. Tak tahu nak ikut Nabi SAW ataupun tidak. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu. Okay, dan para sahabat, orang-orang yang beriman pada Nabi SAW, mereka beriman lewat. Kenapa? Yang awal-awal tu sebab mereka ni dhaif kan. Nabi SAW kata hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bila dah ramai orang yang masuk Islam tapi di kalangan hamba-hamba, maka Nabi SAW bagi tahu bahawa penyebab kemenangan seseorang adalah orang du'afa, kaum wanita, orang-orang tua, anak-anak kecil, orang-orang yang lemah ni. Mereka inilah yang memberi kemenangan kepada sesuatu kaum. Kerana rahmat Allah Ta'ala datang disebabkan oleh du'afaikum. Okay, jangan kita rasa kadang-kadang rasa tengok orang tu kuat, dia yang pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala, duduk kat depan medan perang, lalu kita pun kata inilah dia penyebab-penyebab kemenangan Allah Ta'ala. Tetapi Nabi SAW bagi tahu hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Sebab pertolongan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang dipanggil du'afa. Du'afa ni maksudnya lemah, maksudnya tak nampak kekuatan pada mereka. Okey, tadi antara sebab manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada ilmu adalah liabaihim, disebabkan ikut apa yang diwarisi turun temurun. Okey, tadi kita kata tak ada ilmu, bila jahil orang pun susah nak terima. Okey, dan benda baru pun orang susah nak terima. Okey, sebab tu bila datang dulu kita tak terdedah dengan perbincangan ilmu. Okay, sebab ilmu ni datang semua dengan satu cara je. Okay, dengan buku sekolah. Nak belajar agama semua kat buku sekolah ni. Dan banyak guru-guru datang pun datang daripada Al-Azhar, Mesir. Okay, tetapi bila dah bercambah ilmu, orang dah mula belajar dekat Jordan, dekat Saudi, dekat Morocco, hatta dekat UK pun orang belajar agama, belajar Islam. So bila balik ni, maka setiap orang bawa dia punya apa yang dia belajar. So menyebabkan berlaku percambahan ilmu, dan ia mengejutkan masyarakat.
Kita yang dah sekian lama dengan amalan-amalan tertentu, tiba-tiba diberitahu amalan ni salah. Maka apa jadi? First kali kita akan berontak. Sebab kita dah lama buat benda ni, tiba-tiba nak tukar. Macam contoh, bila berlaku kematian. Maka biasanya orang datang ziarah. Bila berlaku kematian, orang datang ziarah. Siapa yang siapkan makanan? Tuan rumah. Kesian tak tuan rumah? Kesian lah. Baru dia dapat kematian, tiba-tiba orang datang kena keluar duit pula untuk bagi makan pada dia orang ni. Dan orang yang datang pula kadang demand. Kalau bagi teh kosong dengan biskut, dia kata tak ada kan nasi-nasi ke apa kan. So nampak beban pada orang yang kena musibah ni. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu pada kita, orang yang datang ziarah ni, mereka yang bawa datang makanan. Isna'u li ali Ja'far ta'ama. Kita nak pergi datang ziarah, nak bagi takziah pada keluarga si mati, maka datang bawa makanan. Kita yang bawa. Nabi suruh isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buat makanan untuk keluarga Ja'far. Bila Nabi bagi tahu Ja'far bin Abi Talib mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Maka Nabi SAW kata pergi jumpa keluarga Ja'far dan buatlah makanan untuk mereka. Tapi benda yang dah sebati, dah lama, dengan kita dah terbiasa, maka susah untuk ubah. Macam contoh, benda yang kita dah selalu buat, apa dia? Yasin malam Jumaat. Yasin malam Jumaat. Boleh ke tak boleh baca Yasin malam Jumaat? Boleh, tak ada masalah. Tetapi bila muwazabah, selalu, macam dia jadi satu amalan yang kena buat, malam Jumaat ni kena buat. Maka dekat sini kita stopkan. Nak baca Yasin tak semestinya malam Jumaat. Malam Isnin boleh, malam Selasa boleh, malam Khamis pun boleh. Terpulang pada masing-masing bila nak buat. Jangan tetapkan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak tetapkan. So apa lagi? Banyak benda-benda contoh yang berlaku. Solat hajat yang kita cerita sebelum. Masya-Allah. Siapa yang marah ni? Solat hajat contohnya. Kita dah terbiasa solat hajat. So bila datang orang bagi tahu pada kita bahawa tidak ada solat namanya solat hajat. Yang ada Nabi ajar pada kita solat 2 rakaat dan kemudian doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala selepas solat. So 2 rakaat ni solat yang sama, yang membezakan adalah doa kita. Doa 2 rakaat, doa selepas tu minta hajat, maka jadilah solat tu solat hajat. 2 rakaat selepas tu bertaubat pada Allah Ta'ala, jadilah solat sunat taubat. Tetapi tidak ada solat yang nama dia solat hajat. Dengan nak baca Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, tak ada. Dan solat sunat taubat pun tak ada. Dengan cara-cara ataupun kaedah-kaedah tertentu. Tetapi bila kita bagi tahu, susah orang nak terima. Pasal apa? Benda dah turun-temurun. Orang takkanlah mak ayah saya mengajar benda yang salah, atau nenek moyang saya ajar benda yang salah. So itu benda yang ada dalam pemikiran kita. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, kalau semata-mata tengok kerana nenek moyang kita, maka ini antara sebab yang menyebabkan manusia tak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan. Sebab sumber agama bukannya nenek moyang, tetapi sumber agama adalah apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Aywa. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Lalu apabila mereka ni tidak ada ilmu, ataupun mereka ni tidak melalui jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala letak, maka yang akan terhasil daripada mereka adalah benda-benda yang kaburat kalimah. Kaburat maksudnya kabiratun. Kabirah ini dosa besar, ataupun benda yang besar dari segi dosanya, dari segi maksiatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala bagi contoh dekat sini. Contoh dekat sini adalah kalimah. Kalimah maksudnya perkataan yang keluar daripada mereka. Sebab kadang-kadang orang bila dia tengok ibadah dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya nampak ibadah yang melibatkan pergerakan, solat, umrah, haji. Lalu dia lupa antara ibadah pada Allah Ta'ala juga adalah dari segi
pertuturan. Sebelum kita cerita kaburat kalim, macam contoh ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajin berzikir pada Allah Taala, ataupun kita rajin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So selawat kita, zikir kita adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita macam sebut tadi, kita nak Allah Taala terima ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pastikan perkataan yang kita guna, zikir yang kita guna, selawat yang kita nak baca ni bertepatan dengan apa yang Nabi SAW ajar pada kita. Sebab kadang-kadang kita semangat untuk berzikir, puji Allah Ta'ala, berselawat kepada Nabi SAW. So apa jenis selawat datang pun sebat je masuk, okay? Tanpa kita tengok, ya, kadang-kadang ada sebahagian intipati selawat ni menyalahi terus apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Okay, macam contoh ada benda yang nama dia Nur Muhammad, kan? Pernah dengar Nur Muhammad? So Nur Muhammad ni kata bahawa setiap inci alam ni ada serpihan daripada cahaya Nabi SAW. Okay, maknanya Allah Ta'ala tak cipta alam ini melainkan kerana Nabi SAW, dan setiap benda dalam alam ini ada serpihan cahaya Nabi SAW. Ini kekufuran pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Seolah-olah kita kata Allah Ta'ala buat sesuatu bukan atas kehendak dia, okay, tapi buat kerana orang-orang tertentu. Kita buat ibadah kerana orang lain buat, Allah Ta'ala marah. Tapi boleh pula kata Allah Ta'ala buat kerana orang-orang tertentu. So ini menafikan masyiatillah, menafikan iradah, kemahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, nampak ada sebahagian intipati selawat-selawat yang manusia reka ni jauh daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu hatta dalam kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun pastikan perkataan tu dapat endorsement. Nabi SAW dah kata okey, okay, baru kita baca zikir kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun selawat kita pada Nabi SAW. Sebab kita takut, kita baca, kita nak puji Allah Ta'ala, tetapi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, keluar daripada mulut benda yang kaburat, benda yang dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan kaburat kalimah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa dosa besar ni dia boleh datang hanya dengan mulut je, dengan lisan sahaja dah boleh datang dosa besar. Tak perlu buat dosa-dosa mencuri, merompak, berzina ke. Tak semestinya kena buat dosa ni, hanya dengan mulut sahaja. Sebab tu Nabi SAW, Nabi sebut apa? Nabi SAW sebut innar rajula la yatakallamu bi kalimatin lam yulqi laha bala. Ada orang bila bercakap dia tak fikir dia cakap apa, lalu menyebabkan kadang-kadang dia sakitkan hati orang, dia guna bahasa-bahasa yang kasar. Lalu apa jadi pada dia? Ba'adallahu bainahu wa bainal jannati 70 kharifa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan dia daripada dia dengan syurga Allah Ta'ala 70 tahun. Kharif adalah musim autumn. Autumn apa? Luruh. So 70 musim luruh maksudnya 70 tahun lah. Sebab dalam setahun sekali je berlaku musim luruh. So 70 tahun jarak jauh antara dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya kerana dia bercakap dan dia tak fikir dia cakap apa, lalu dia terkeluar benda-benda yang mengumpat orang, yang menyakitkan hati orang. Okay, sebab Nabi SAW sebut pentingnya lidah ni. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang benar-benar keislaman dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang Muslim lain rasa selamat daripada lidah dia dan tangan dia. Okay? Tangan mungkin kita boleh jaga, tapi lidah ni kadang-kadang tak jaga. Orang datang pada Nabi SAW, satu neighborhood datang jumpa Nabi SAW, report pada Nabi tentang seorang perempuan. Kata pada Nabi SAW, perempuan ni mulut dia tak ada insurans. Okay? Lalu Nabi SAW kata dia macam mana? Dianya macam mana? Solat dia punya ibadah daripada Allah Ta'ala. Mereka kata kami tak kenal perempuan ni melainkan perempuan yang rajin beribadah pada Allah Ta'ala. Tetapi jiran dia tak tahan dengan mulut dia. Nabi kata apa pada dia? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada perempuan ni, tempatnya dalam
neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kerana jiran dia tak tahan dengan mulut dia. Sebab tu Nabi SAW kata, man yadmanu li ma baina lihyaihi admanu lahul jannah. Siapa yang boleh jamin, dia boleh jaga, pegang dia punya lidah dia, jaga lidah dia daripada buat benda yang Allah Ta'ala larang, maka Nabi kata, aku jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jaminan Nabi SAW tentu sekali wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi tak boleh nak jamin benda yang milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak masuk syurga ni hak milik mutlak Allah Ta'ala. So Nabi kata, siapa dapat jaga lidah dia. Hadis Nabi SAW dengan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal tanya pada Nabi SAW, apa yang menyebabkan manusia ni masuk dalam neraka Allah Ta'ala? Maksudnya ramai manusia masuk dalam neraka Allah Ta'ala ni pasal apa? Nabi SAW kata apa? Sakalat ka ummuk ayakubbun nas finnari ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Nabi kata, wahai Muaz, adakah kamu rasa manusia ni akan masuk neraka disebabkan hidung dia? Bukan sebab hidung dia ataupun mana-mana anggota yang lain, tetapi masuk neraka, ramai orang masuk neraka disebabkan lidah dia. Illa hasaida alsinatihim, hasil-hasil yang terkeluar daripada lidah dia. Okey, sebab tu Allah Taala kata, orang yang tidak bercakap dengan ilmu ataupun orang yang banyak ikut ajaran nenek moyang dia, maka benda yang keluar daripada mulut mereka kaburat kalimah. Okey, benda-benda yang keluar adalah benda-benda yang tak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, lalu jadilah dia dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takhruju min afwahihim, afwah daripada perkataan fuh ni mulut. Okey, takhruju min afwahihim, keluar daripada mulut mereka. Yaquluna illa kadhiba. Okey, yang keluar daripada mulut mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala murka, kaburat kalimah, adalah pembohongan. Lalu Allah Ta'ala kata kadhiba, pembohongan. Pembohongan ni jadi sebab apa? Sebab bila seseorang tu bercakap bukan didasarkan ilmu. Okay, nampak? Kita kadang-kadang benda yang kita cakap tu kena tepat pada apa? Kita tak tahu, faktanya kita tak tahu, tapi kita cakap je. Kita cakap dan kena pula pada fakta dia. Okay, cuma masalah dia bila kita bercakap tu, kita tak bercakap dengan ilmu. Okay, orang tanya pada kita apa hukum sekian-sekian dan sekian, kita pun bagi hukum dia halal, haram. Okay, tapi kita bercakap tanpa ada sandaran. Okay, lalu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini adalah kadhibah. Dia sedang berbohong walaupun kata-kata dia betul, bila dia bercakap dengan tidak bersandarkan kepada ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut contohnya, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Benda yang paling besar di sisi Allah Ta'ala, dosa ni dia ada tingkatan dia. Ada dosa biasa, ada kabair, dosa besar, ada fawahish, ada benda-benda keji di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa. Ada benda-benda keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lalu Allah Ta'ala sebut antara benda yang keji di sisi Allah Ta'ala, maksudnya tingkatan dosa ni tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, adalah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tentang zat sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada ilmu. Ini antara dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab tu bila kita nak berbicara tentang hadis Nabi SAW ke, makna ayat Al-Quran, makna hadis Nabi, hukum tertentu, maka mesti bersandarkan kepada ilmu. Okay, dengan manusia mungkin manusia kata, ya, wah, Masya Allah. Okay, tetapi kalau tak ada ilmu, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah kazib, firyah, penipuan, pendustaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, illa kaziba. Kita habiskan ayat 6 boleh ke? Dah dapat warning dah. Sebab ayat 6 ni dia tajuk lain juga sebenarnya ni. Dia tak ada kaitan sangat dengan ayat nombor 5. Okey. So tak apa, kita tangguhkan dulu dengan ayat yang kelima. Okey, ni ayat kelima. Ayat ke-6 kita masuk pada minggu depan insya-Allah.
Dan kita juga akan baca ayat baru, maqta' baru. Okey, ayat 7 sampai ayat 12. Okay, ayat 7 sampai ayat 12 pun kita akan baca 3 ayat. Kita akan ambil wakil seorang daripada lelaki dan wakil seorang daripada muslimat. Okey, untuk baca. Yaquluna illa kadhiba. Okey, ya, pembohongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. So, sebelum kita stop, saya buka untuk soalan. Tak ada? Alhamdulillah. Ada? Betul, tak ada? Ada. Tadi 70 tahun tu dunia 70 tahun atau? Wallahu alam. Sab'ina kharifa. Tapi bila Allah Taala sebut kharifa, autumn, maksudnya yang merasai autumn adalah manusia. Maksudnya 70 tahun dunia. Okey, tetapi 70 tahun dunia bila bawa dekat akhirat, satu hari di sisi Allah Taala sama macam sama macam 1000 tahun. So boleh rasa dan Allah Ta'ala sebut 70 ni bukan maksudnya spesifik nak 70, tetapi nak tunjukkan bahawa jauhnya dia dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kerana tidak menjaga lidah dia, menjaga lisan dia. Okey, lalu sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab nak menjaga diri kita ni, kadang-kadang manusia ni dia dikuasai oleh semangat dan emosi. Okey, kita kadang-kadang terlalu gembira, terlalu sedih, marah, lalu menyebabkan benda-benda yang keluar daripada mulut kita, benda-benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana tu kita perlukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu untuk mengawal diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat tu orang yang boleh bergaduh dengan orang, dia menang lawan tumbuk dengan orang. Tetapi as-sur'ah innama syadidu, siapa orang yang hebat, yang kuat ni, alladhi yamliku nafsahu, yang boleh memiliki diri dia, terutama ketika mana dia marah. Indal ghadab, ketika mana dia marah, maka dia boleh kawal diri dia, dia boleh kawal kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Okey, maka wallahu taala alam, kita break kat sini dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Hayyakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.